Saya punya ni pun boleh, insyaAllah ada 4, lebih kurang 4 bar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula semula. Minta maaf terputus, tak tahu sebab apa terputus. Allah izin terputus. Adik-adik boleh main dekat sebelah kan. Bimbang terlanggar apa? Tripod. Main kat atas tu, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita mula semula, insyaAllah. Tadi dah 100 dekat 200 lebih tadi. Terputus. Baik, alhamdulillah, kita mulakan dengan kita menggambarkan bahawa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang akan berlaku keadaan di mana pada masa itu menjelang hari kiamat. Dan menjelang hari kiamat itu Nabi menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya akan datanglah pendusta-pendusta. Jadi kita ni berhadapan dengan pendusta yang ramai yang akan menjadi penipu-penipu lah, tukang cakap saja. Maka Nabi perintah apa? Berwaspada. Maka dalam hal ni apabila kita berada di akhir zaman, perintah Nabi kepada mereka yang ada di depan kita, terutamanya mereka yang memegang kuasa atau mereka yang ada pengaruh, kan? Maka hendaklah kita berhati-hati kerana ramailah yang akan menjadi pendusta, kan? Jadi di sini adalah merupakan hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan kemudian dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana digambarkan berkenaan dengan orang-orang yang berada di dalam kelompok yang menang tadi ataupun orang Islam. Daripada Abu Hurairah menggambarkan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tinggal di pendalaman maka perangainya keras. Jadi orang-orang yang tinggal di pendalaman ni perangai dia keras, maknanya dia kasar sikitlah. Maklumlah dia bekerja keras, duduk pun dalam panas, tak ada aircon, kan. Kecuali dah duduk dekat tempat yang tinggi-tinggi, kan, ada sejuk sikit, kan. Dan sesiapa yang sibuk dengan berburu, siapa sibuk dengan berburu. Jadi berburu ni kita ingat berburu binatang aja, tetapi sebenarnya buru ni ada macam-macam. Begitu juga berburu, kan, cita-cita, berburu dunia. Itu juga berburu juga, mencari, mengejar. Maka siapa yang sibuk dengan berburu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan lalai. Sebab tu kita ni yang disogok dengan kita perlu dapat gaya hidup yang lebih baik, harta yang lebih banyak. Akhirnya kita pun mengejar cita-cita dunia kita, mengejar. Maka berburulah kita, berlomba-lomba mengejar tadi. Maka kata Nabi, orang yang berburu tadi dia akan lalai. Dan siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, siapa yang bodek kepada penguasa, pemerintah, pemerintah ada, dia datang dekat, dia buat jamuan hari raya, panggil, pemerintah datang, orang yang ada kuasa, kenapa nak bodek dia, kan? Datang, kalau kat Pahang tu, sampai peringkat dia hidang ikan yang mahal-mahal. Ikan apa paling mahal? Kalau dekat Negeri Sembilan ni paling mahal ikan apa? Ikan kelah paling mahal, no? Ikan kelah, kalau ikan kelah ni sampai 1 kilo RM500. 1 kilo RM500. Jadi bagi kelah, lagi apa lagi mahal lagi? Makanan yang mahal-mahal, kan? Jadi tujuannya, kata Nabi, siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, tujuan dia nak dekat dengan penguasa, pemerintah, dekat dengan orang yang ada kuasa tadi, maka dia akan terkena fitnah. Jadi Nabi kata, hati-hatilah orang yang yang dekat dengan pemerintah ni, terutamanya penasihat-penasihat yang ada, terdiri daripada para qadi, para mufti, para menteri-menteri yang menasihati pemerintah. Berhati-hati. Nabi kata apa? Siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka hati-hatilah, kerana mereka akan terkena fitnah. Fitnah ni ujian. Jadi kita kena hati-hatilah, kan. Dan tidak seorang pun yang semakin dekat dengan penguasa, makin dekat dengan penguasa, sehingga dapat gelaran Tan Sri, Datuk Sri, kan. Tun Sri, bukan Tun Sri, ada tambah Sri lagi.
Semakin dekat dengan penguasa, maka bertambah jauh dari Allah. Jadi kalau dia semakin dekat dengan penguasa, dengan hajat mendapat dunia, dengan hajat mendapatkan cita-cita dia yang ada di sini tadi, maka tambah-tambah jauh daripada Allah. Jadi ini jangan kita bangga dengan datuk ship kita. Saya datuk, saya Tan Sri, saya Tun, saya apa lagi gelaran yang ada, apa sajalah. Jadi ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa yang ada gelaran, tidak semua orang. Tetapi Nabi kata, siapa yang dekat dengan penguasa makin bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis daripada Imam Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan begitu juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya qura ni apa? Orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran yang paling dibenci oleh Allah ialah qura yang tadi yang mendekati penguasa. Jadi penguasa ni kena hati-hatilah macam gitu. Macam itu. Begitu juga Sayyidina Anas radhiyallahu an telah meriwayatkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama adalah kepercayaan kepada para rasul. Ulama pun sama. Ini peringatan saja. Saya cuma sampaikan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita pandang rendah pada siapa-siapa yang bergelar ulama. Ulama ni warasatul anbiya. Orang yang mendapat gelaran warasatul anbiya, yang menjadi waris kepada Nabi. Jadi kita kena hormat ulama-ulama. Tapi kata Nabi, ulama adalah kepercayaan para rasul, aminur rasul, menjadi kepercayaan kepada Nabi selama mereka tidak bergaul dengan penguasa, selama mereka tidak membodek mendekati penguasa. Maka ulama-ulama itu adalah ulama yang dipercayai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka bergaul dengan penguasa, maknanya dia tumpuan dia dengan ketua dia aja, bos dia aja. Kita kata penguasa dia tadi. Dia tumpu dia kat situ, bukan tumpunya pada Allah. Dan asyik dengan dunia. Dan pada masa yang sama tujuan dia menumpu kepada penguasa supaya dia dapat dunia. Kalau dulu Datuk dapat Datuk Seri. Kalau Datuk Seri dapat Tan Sri. Dapat Tan Sri dapat Tun, Betul Tan Tin pula situ. Tan Tin Tun Jadi kata Nabi, sekiranya mereka bergaul dengan penguasa dengan hajat nak dapat dunia, asyik mengejar dunia, maka mereka telah mengkhianat para rasul. Mereka mengkhianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Nabi kata apa? Jauhilah mereka yang menjilat penguasa, Jadi para ulama, para alim ulama, maka sekiranya mereka mempunyai keadaan dan peluang untuk menasihati penguasa-penguasa tadi, maka nasihatilah kerana Allah dengan penuh takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah, sebab kita akan ditanya oleh Allah. Jadi kita melihat di dalam dunia kita ni ada banyak jenis manusia. Jadi dalam banyak jenis manusia ni, Nabi menggambarkan ada yang duduk kat kampung. Kat kampung ni dikeras sikit. Jadi masuk keras ini, maknanya hatinya tu mungkin susah nak tersentuh dengan ayat Quran. Maka kalau dia seorang petani, kalau dia seorang nelayan, ataupun dia seorang yang duduk di luar bandar pendalaman bekerja, tetapi hatinya disentuh oleh Quran, maka dialah orang yang berjaya. Lagi banyak dia baca Quran, lagi banyak dia bertani, lagi banyak dia berladang, lagi banyak dia kita kata menangkap ikan, petani nelayan dan sebagainya, maka lagi dekat dengan Quran, maka itulah tanda dia berjaya. Kalau dia bertani sampai seperingkat semayang pun tak, contohnya, malahan mengambil pula kita benda-benda yang lain sebagai azimat dia untuk berjaya. Dan begitu juga kita lihat orang yang berburu, yang bekerja. Kata Nabi apa? Siapa yang sibuk berburu ni maknanya mengejar cita-cita dia. Kalau dia berburu di hutan, nak tangkap rusa yang paling
sedap sekali, makanan paling sedap sekali. Kalau dia berburu ikan di laut, dia nak cari ikan yang paling banyak sekali, contoh. Maka siapa yang berburu, yang bekerja, kalau dekat Putrajaya, dia kerja dekat pejabat lah, memburu pangkat dan sebagainya. Kalau dia cikgu, berburu nak jadi guru besar, jadi pengetua, agaknya lah, saya pun tak pasti. Jadi Nabi kata siapa yang berburu, yang bekerja, memburu cita-cita dia, meniaga, tengok itu sahaja, maka dia akan lalai. Maka siapa yang berburu, yang bekerja, yang mencari rezeki, pergi ke laut, pergi ke ladang, bekerja di pejabat, menjadi orang bisnes, tetapi dia tidak dilalaikan dengan perburuan dia tadi, maka berjayalah dia. Jadi akhir zaman ramai orang berburu, ramai orang bekerja, tetapi akhirnya tertinggal semayangnya, tertinggal tahajudnya. Kalau sebelum dia bekerja, sebelum dia berjaya, masa tu siang sembahyang semua on time, berjemaah. Tapi bila dah mula untung, dah mula kaya, meeting dah banyak, sembahyang pun dah tak boleh berjemaah. Lalai. Kemudian bila dah kaya lagi, banyak lagi, makin sibuk, pergi luar negeri pula, import ekspor, kan? Maka pada ketika itu sembahyang pun dah mungkin akhir waktu, ataupun mungkin dah melewatkan. Jadi kita lihat, bagi siapa yang berburu kejayaan dunia tadi, maka dia akan lalai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak nak jadilah orang yang lalai. Jadi jangan sampai pekerjaan kita melalaikan kita, jangan sampai perniagaan kita melalaikan kita. Lagi banyak kita dapat untung, lagi banyak kita bersyukur pada Allah, berzikir pada Allah, lagi banyak kita tawaduk pada Allah, lagi kaya kita, lagi rendah hati kita merasakan anugerah Allah yang melimpah-limpah, tapi kita yang semakin jauh daripada Allah, kita pun bertaubat pada dia. Jadi kita lihat Nabi gambarkan bagi mereka yang berburu dan sebagainya, maka dia akan lalai. Maka siapa-siapa yang mendekati pemerintah pula, dia akan kena fitnah. Jadi saya menyerulah kepada sahabat-sahabat kita, terutamanya para alim ulama kita, para umara, pemimpin-pemimpin kita, supaya kita berjaga-jaga terhadap fitnah-fitnah yang besar. Maka sebab itulah kita kena bersama-sama dengan apa yang digambarkan sebagai taifah tadi, taifah yang digambarkan yang akan berjaya dalam kejayaan hidup di dunia, kerana di dalam taifah ada jamaah. Semalam kita bincang hakikat satu taifah itu, kelompok itu, jamaah itu ialah al-ukhuwah fillah, ukhuwah persahabatan kerana Allah. Kerana orang yang bersahabat, dia tengok sahabat dia tu berburu sesuatu, mencari kerja, mencari untung sebagainya, tiba-tiba tak semayang, dia pun pegang bahu dia, sahabat kita tak semayang lagi ni, maka sahabat mengingatkan dia. Jadi bila dia dalam keadaan bertani, bercucuk tanam, pergi ke laut, mendapatkan ikan, tangkap ikan sebagainya, tiba-tiba masuk waktu solat, dia kata, sahabat kita tak solat lagi ni, ikan biarlah sekejap, maka sahabat tadi membawa dia kepada Allah, tidak lalai. Jadi apabila dia bersama dengan penguasa memanggil dia, kamu ni pandai bahagian ekonomi, kamu ni pandai bahagian agama, kamu ni pandai bahagian apa sahaja yang dikehendaki, maka kamu kena berkhidmat untuk negara, untuk kami, pemerintah. Maka kita pun berkhidmat. Tiba-tiba hati kita mula cenderung kepada pemerintah, mula cenderung kepada pangkat, nak dapat jusa, nak dapat gaji yang tinggi, nak dapat gelaran yang tinggi. Sahabat-sahabat seiman, seukhuwah dipegang bahu dia, sahabat, marilah sama-sama kita rendahkan diri kita balik, tengok rakyat semula. Rakyat ni dalam keadaan menderita, rakyat dalam keadaan hidup yang susah, hari-hari sakit, ada yang bunuh diri. Marilah sama-sama. Maka sahabat tadi tarik balik tangan-tangan kawan dia yang duduk tadi, kita kembali baliklah, ingat balik. Kalau pemimpin baik, alhamdulillah, kita sokong dia, kita dokong dia. Tapi bila pemimpin tu zalim, tidak melaksanakan amanah dia, kita tegur dia, kita nasihatkan dia. Mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang benar. Maka inilah digambarkan kepada kita bagaimana keadaan yang berlaku kepada mereka yang hidup di akhir zaman, sentiasa berhajatkan kepada nasihat-nasihat daripada sahabat-sahabat dia yang ikhlas. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang akan tewas. Dia ingat dia boleh duduk seorang-seorang dekat dalam hutan, prepping seorang-seorang. Kita boleh selamatkan keluarga kita.
Ni tak lama lagi kita akan menghadapi masalah food insecurity. Masalah keselamatan makanan. Makanan makin kurang. Nak beli ayam pun susah. Kan, kalau tengok kat KFC tu, saya dengar lah. Kan, ada orang kata, kan, ayam yang dijual lebih kecil daripada coleslaw yang dibagi. Sayur. Jadi sayur lebih banyak daripada ayam. Dengar, saya tak tahu. Cuba cek balik lah. Jangan sebutkan, ayam dah mahal. Jadi terpaksa potong kecil-kecil. Kalau dulu potong 12 agaknya, sekarang dah potong 20 agaknya. Wallahualam. Itu yang kecil tu daripada coleslaw tu. Jadi tuan-tuan berhormat Allah, kita akan berhadapan dengan kesusahan. Keselamatan makanan, akan berhadapan dengan masalah ekonomi yang meruncing dan sebagainya. Maka ketika itulah kita memerlukan kepada sahabat-sahabat kita yang saleh, yang salehah, yang beriman, yang ada matlamat perjuangan, yang sama-sama ingin mendapatkan redha Allah. Maka dia akan tarik kita punya apa? Kita punya tangan kita untuk bersama-sama dengan mereka, insya-Allah. Pada malam ni saya nak sambung apa yang saya bincangkan semalam berkenaan dengan Ansar. Tapi sebelum kita pergi kepada situ, saya nak mengajak kepada tuan-tuan sekalian untuk melihat akan beberapa perkara yang kita jangka daripada beberapa pandangan dan beberapa kajian. Berkenaan pandangan-pandangan dan kajian yang dibuat oleh mereka yang mengkaji dan mereka yang telah melihat perkara yang bergerak sekarang. Antaranya tuan-tuan berhormat Allah, kita pun dah mendengar Nabi gambar apa? Nabi kata yang paling susah sekali, kemuncak kepada ujian ialah Al-Masih Dajjal. Dan kita telah mendengar hari ini bagaimana keadaan-keadaan yang berlaku. Antaranya yang digambar sekarang ni, peperangan sudah mula berlaku. Peperangan dah nampak dah. Jadi tentera NATO telah mula masuk dan kemudian helikopternya, jetnya telah ditembak. Ada yang jatuh oleh Rusia, oleh China. Jadi kita melihat saya tengok satu video dia hantar pada saya tadi. Ada seorang kawan hantar video ni daripada sana lah. Dia kata tentera NATO menghantar Apache. Apache ni helikopter. Helikopter hantar Apache, kemudian ditembak oleh tentera Rusia. Tembak oleh China ataupun Rusia, jatuh. Maknanya dah peluru dah sampai lah. Kemudian kita melihat Apache ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah tengok Apache ni, masa saya ke Gaza dulu, Allah izin malam tu nak pergi tempat-tempat kawan-kawan tu, sampai satu tempat gelap gelita. Sebab di Gaza satu tempat tu dia hanya 3 jam saja elektrik dia. Lepas tu pergi tempat lain pula. Jadi kena tempat tu gelap. Jadi bila pergi tempat tu, tiba-tiba kawan-kawan Al-Qassam yang ada masa tu, dia tarik tangan, mari masuk. Dia masuk ke basement, ke bawah. Di basement ni apa bahasa kita? Basement. Bawah tanah. Bawah tanah. Bukan bawah tanah, yelah bolehlah kot bawah tanah. Basement. Masuk ke basement. Jadi bila masuk tu, dia suruh dengar. Dengar kita. Saya pun dengar lah. Ada dengar apa-apa tak? Tak ada dengar apa-apa. Cuba dengar betul-betul. Tak ada dengar apa-apa. Jadi telinga mereka ni telah dilatih untuk dengar sayap ataupun kita kata kipas kepada helikopter Apache. Helikopter Apache ni jadi silent mode dia panggil. Bila dia pegang silent mode, dia punya kipas tu tak berbunyi. Ni bunyi juga. Tak berbunyi. Jadi saya cuba dengar, tak boleh. Dia membuka radio. Macam alat macam kita punya walkie talkie tu. Dia buka sikit je. Kita dengar bunyi zup 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 zup, barulah kita ada Apache kat atas. Sebab tu dia tarik kita masuk basement. Jadi Apache ni satu helikopter yang canggih. Dia ada torpedonya ataupun dia punya pelurunya, dia ada dia punya kelengkapan dan sebagainya lah. Jadi Allah izin salah satu daripada Apache, mungkin dari Amerika, telah ditembak jatuh oleh Russia ataupun China. Jadi peluru yang ditembak tu, bila tengok tu, peluru tu bukan pergi direct tegak, dia pergi pusing pop kena. Jadi bila tengok tu, kita orang yang biasa-biasa, kita ni orang biasa yang tengok,
Kan, subhanallah. Kan, nampak teknologi, kan, hebat teknologi orang-orang bukan Islam. Tuan-tuan dan puan Allah Taala, peperangan dah mula kelihatan. Walaupun mungkin jauh daripada kita, Ukraine sana jauh, kan kita kata. Tetapi sebenarnya di kawasan Laut Cina Selatan pun dah bergolak juga. Cumanya kita dengar tak dengar je. Baik. Begitu juga dengan keadaan-keadaan kesusahan makanan dah mula terasa. Sebab tu kita bincang-bincang, kita bersetuju insya-Allah kita akan cuba sama-sama pakat-pakat dengan kawan-kawan yang ikhlas ni. Marilah sama-sama kita buat ladang, perusahaan ladang-ladang rakyat. Kita buat sama-sama lah. Tak payah nak tunggu siapa-siapa. Kita buat sama-sama, kita buat ladang. Kerana makanan akan habis dari sudut import export akan terkesan. Sekarang ni kita dengar gandum. Salah satu sebab kenapa perangnya Rusia dan Ukraine, kerana mereka nak mengganggu perjalanan transaksi gandum. Salah satu. Minyak pun begitu juga. Contohnya terjejas teruk ekonomi di Turki. Kerana peperangan Rusia dan Ukraine, yang mana 90% daripada pelancong ke Turki itu adalah dari Rusia. Maka bila Rusia perang, banyak dia punya income habis, jatuh. Begitu juga kita lihat gandum. Begitu juga kita lihat harga minyak akan naik dan sebagainya. Jadi inilah yang digambarkan akan berlaku kesusahan demi kesusahan. Kesusahan dari sudut ekonomi, kesusahan dari sudut makanan, dan kemudian kesusahan-kesusahan yang lain. Baru-baru ni kita dengar pula ada monkeypox, kan? Monkeypox ni macam chicken pox lah, kan? Makan macam chicken pox juga. Ada pula baru-baru ni kita dengar lagi kucing pun dah kena sakit juga. Macam-macam lah. Jadi penyakit-penyakit. Jadi boleh kita melihat semula tentang beberapa perkara yang berlaku. Saya ingin menyentuh tentang beberapa perkara yang telah kita lihat dan kita melihat trend dia. Maka kita mendapati pihak musuh Islam, mereka merancang untuk memecah belahkan kita. Maka salah satu perkara yang dirancang, contohnya di negara kita ini, dalam masa beberapa tahun yang mendatang, selepas daripada PRRU yang 13 dan sebelumnya tadi, maka kita melihat berlaku landscape, kan, kepimpinan negara yang telah mula tidak stabil. Tidak stabil. Itu dari sudut politik. Begitu juga dari sudut yang lain. Contohnya dari sudut kepimpinan agama dan sebagainya. Maka pada hari ini kita melihat apakah kemuncak kepada perkara yang mereka rancang. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah akan berlaku banyaknya rusuhan. Ini hadis Nabi. Tidak akan berlaku kiamat sehingga berlakunya banyak al-harju. Al-harju ni pembunuhan, peperangan. Jadi Nabi gambarkan kemuncak kepada masalah akhir zaman ini bukanlah kita duduk dalam keadaan aman damai, orang perang kita duduk diam-diam, ataupun kita tak ada apa-apa, biasa je. Tapi rupa-rupanya kemuncaknya akan menyebabkan huru-hara, rusuhan, perpecahan, pertembungan antara perkara-perkara yang ada di depan kita. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan, melihat kepada hadis-hadis Nabi itu, maka kita telah membuat kajian dan menyelidiki, dan kita telah cantumkan beberapa kajian tadi, dan kita mendapati antara blueprint yang telah mereka rancang. Mereka ni musuh Islam, termasuklah Illuminati, termasuklah Freemason dan sebagainya, memberitahu kepada kita tentang bagaimana yang pertama, mereka akan menguasai pemimpin-pemimpin di negara-negara dan orang-orang Islam. Mereka akan menguasai pemimpin. Maka pemimpin-pemimpin itu yang nak jadi pemimpin, mereka dah rancang dah siapa nak jadi. Sebab tu pernah sekali dulu kita pernah dengar teori Rahman. Pernah dengar? Teori Rahman. Rupa-rupanya Perdana Menteri kita ni, kan, ada daripada Rahman. Teori Rahman. Wallahu alam. Jadi kita lihat daripada Tengku Abdul Rahman. Lepas tu siapa nombor 2? Nombor 2 siapa? PM kita, kan? Abdul Razak, betul? Abdul Razak.
Nombor 1 Tengku Rahman, R Rahman. Lepas tu A Abdul Razak. Lepas tu H Hussein On. Lepas H M yang paling lama sekali tu, Mahathir kan. Lepas tu A Abdullah Badawi kan. Lepas tu N bukan Nur Azman. Najib. Lepas Najib siapa? Ada orang kata tak jadi Rahman lagi sekali ke apa ke kan. Jadi kat situlah masa Rahman tu, masa M Mahathir tu, lepas Mahathir tu nampak A tu ingat Anwar Ibrahim. Betul. Semua kata inilah yang bakal jadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. A kena pula A tu kan. Lepas tu dia pula jadi timbalan Perdana Menteri. Betul. Dia lebih senior daripada Abdullah Badawi. Mana sangka masa semua kata Anwar Ibrahim, maka orang-orang yang bersama Anwar Ibrahim sukalah, seronok lah dan sebagainya lah. Tapi Allah izin, dalam blueprint yang kita dapat kurang lebih 20 tahun yang lepas, kita tahu Anwar Ibrahim tidak akan jadi Perdana Menteri. Itu dari sudut perancangan yang kita dengar. Jadi yang menjadi Perdana Menteri kan adalah orang lain lah, bukan dia. Masa tu Abdullah Badawi punya nama pun tak masuk lagi. Baik, jadi nak sebut kat sini, antara perkara yang kita nampak seolah-olah macam tak sengaja, macam kebetulan, tapi rupa-rupanya ada planning di belakangnya. Begitu juga dengan apa yang disebut tentang pertembungan dan peperangan yang dilakukan oleh tentera salib. Tentera salib menang pun kalau kita kaji sungguh-sungguh, dia ada dia punya dikata perkiraan tadi. Maka sama ada kita nak tengok dan tak ataupun tidak, itu terpulang masing-masing lah. Kita tak ada nak paksa apa-apa. Cumanya kita tengok apa yang bakal berlaku menurut hadis Nabi tadi. Menurut hadis Nabi SAW, perkara yang bakal berlaku apabila menuju kepada akhir zaman tadi, ialah antaranya sebut kemuncak kepada fitnah, akan adanya apa? Akan adanya kan Al-Masih Dajjal. Dan kita dah sebut dah semalam bagaimana salah satu perkara yang disebut oleh Ehud Barak, yang merupakan mantan Perdana Menteri kepada Israel, mantan Menteri Dalam Negeri Israel, mantan Ketua Jeneral, Lieutenant General ataupun General kepada tentera IDF, mantan kepada pengurusi pengarah kepada Mossad Intelligence. Dia menyatakan bahawa Israel tidak akan bertahan dalam masa lebih daripada 3 tahun atau 4 tahun, 2-3 tahun atau 4 tahun. Jadi dia tak boleh bertahan, Israel kan habis. Ini dia sebut sendiri. Dan kenapa disebut begitu? Adalah faktanya kerana didapati banyak tentera Israel dah mula berhijrah ke tempat lain. Ini satu berita baiklah kepada kita. Dan pada masa yang sama, ini dia juga menyebut bahawa Israel tidak akan boleh istiqamah atau boleh menang dengan Palestin sekira melainkan adanya raja dia Al-Masih, disebut Malik Messiah. Maka sebenarnya yang dia nak tujukan kepada orang-orang yang bersama dengan dia menunjukkan bahawa Malik Messiah akan keluar. Maknanya Raja Al-Masih Dajjal akan keluar. Inilah petunjuk daripada kepimpinan Israel. Mereka menyatakan bahawa Malik Messiah akan keluar, dan bila Malik Messiah keluar, maka barulah mereka akan menguasai seluruh dunia. Sebab tu kita ada dengar orang cakap mereka nak runtuhkan Kubah As-Sakhrah pada siang tadi. 28 hari bulan dia nak runtuhkan Kubah As-Sakhrah. Ataupun kita kata Dome of the Rock di Masjid Aqsa. Tapi setakat ni tak ada dengar berita lagi lah kan. Jadi nak sebut sini dia nak test macam mana orang Islam. Kalau orang Islam buat tak tahu je, dia runtuh sungguh-sungguh lah kan. Kenapa? Kerana Malik Messiah bila dia keluar, dia akan memimpin seluruh Palestin, dia akan memimpin seluruh Middle East, dia akan memimpin seluruh dunia melalui United Nation ataupun the Third New World Order. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok daripada apa yang berlaku ni, yang mereka rancang, maka benarlah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuncak kepada fitnah yang diceritakan oleh para rasul, para nabi sebelum aku, kata Nabi, ialah Al-Masih Dajjal akan keluar. Dan Al-Masih Dajjal akan keluar dengan sihirnya, dengan sainsnya, dengan agama-agama yang dia akan kuasai. Maka tuan-tuan, sekiranya dia keluar, maka pada masa itu kita berhadapan dengan kesusahan yang kemuncaknya. Dan dalam hadis itu juga Nabi kata apa?
Nabi kata, yang aku lebih bimbang daripada Dajjal bukanlah Dajjal, yang aku lebih bimbang daripada Dajjal itu ialah a'imma mudhillin, iaitu tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang terdiri daripada para pemimpin politik, pemimpin negara, dan juga mereka yang bergelar ulama yang menyesatkan. Jadi yang lebih Nabi bimbang daripada Dajjal adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin ini daripada umara dan ulama. Umara yang dia pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin yang ada, dan juga ulama, mereka yang ada kepahaman agama yang menjadi peneraju kepada warasatul anbiya. Mereka ini menyesatkan umat. Jadi sebelum Dajjal kita akan jumpa dengan orang ni, dan sekarang kita dah jumpa dah orang macam ini. Kita nampak ada pemimpin yang menyesatkan, betul? Ada pemimpin yang terkenal dengan pergerakan Islam, boleh berkhutbah jadi khatib, boleh berceramah jadi penceramah bebas, boleh menyata bersebut ayat Quran, hadis macam air keluar gitu saja. Dia pernah cakap apa? Dia kata, kenapa kita perlu berpecah-pecah sedangkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Jadi pemimpin tu jawab, maka ditepuk oleh orang Islam, ditepuk oleh orang Melayu, ditepuk oleh orang Cina yang agamanya Buddha, Kristian dan sebagainya. Orang Hindu semua tepuk belaka. Maka bagus, kita boleh bersatu sebab Tuhan kita sama. Saya nak tanya tuan-tuan, Tuhan kita sama kata tuan? Tak sama. Tuhan kita ialah laisa kamitslihi syai'un, kan, zat yang wajibul wujud, yang dinamakan Allah, yang mana Tuhan itu tidak sama dengan mana-mana. Tiba-tiba dia kata Tuhan kita sama. Tengok Tuhan Buddha macam mana, tengok Tuhan Hindu macam mana. Tuhan Hindu dia ada belalai panjang, telinga besar. Tuhan Buddha perut dia boncit dan sebagainya. Jadi kita lihat tak sama. Maka tiba-tiba dia kata kita menyembah Tuhan yang sama. Kenapa perlu kita bergaduh-gaduh? Maka pemimpin ini telah menjadikan pemikiran umat Islam pluralisme, menerima agama-agama lain. Ini pemimpin yang menyesatkan. Menyesatkan. Dia kata agama-agama ni semua sama, baik. Cuma lain-lain aja. Membawanya tapi baik. Maka dia menyamakan agama-agama dengan Islam. Maka ini adalah contoh a'immah mudhillin. Jadi sebelum Dajjal, kita akan berdepan dengan a'immah mudhillin yang kita sedang berdepan sekarang. Maka ketika kita nak berhadapan dengan Dajjal, dah dekat sangat dengan Dajjal, dan inilah zaman yang mana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman kita sekarang ini, iaitu kata Nabi akan sampai satu fitnah, disebut fitnah ad-duhaima, fitnah yang gelap gelita. Apa dia fitnahnya? Fitnah itu adalah fitnah di mana seseorang itu dia akan tak tahu dia kena fitnah. Dia tak tahu dia kena fitnah. Dia ingat dia okey. Ini zaman kita ni. Kita tak tahu kita sedang ditipu. Kita tak tahu. Kita ingat okey, rupa-rupanya kita sedang ditipu. Sedang berada dalam keadaan kesusahan. Maka di sinilah kita lihat bagaimana keadaan umat hari ini ditipu. Kita sedang aman damai, sedangkan sebenarnya kita sedang diserang dengan biological weapon. Kita dalam keadaan aman damai, rupanya kita sedang diserang dengan chemical weapon. Kita dalam keadaan aman damai dikata. Jadi kita melihat bagaimana akan sampai satu waktu umat tak tahu dia sedang diuji. Dia tak tahu. Ini sekarang. Dan kemudian fitnah ad-duhaima ini gelap gelita kata Nabi. Tak nampak yang mana baik, yang mana buruk. Maka akan berlakulah satu keadaan di mana orang Islam di paginya beriman, di petangnya kafir. Di petang malamnya beriman, di paginya kafir. Maka bila sampai keadaan itu, maka tunggulah Dajjal akan keluar, sama ada malamnya ataupun esok paginya. Maknanya akan sampai satu saat itu di mana kemuncaknya ialah orang dah mula nak boleh bertukar agama. Ini pun dah sampai dah waktunya. Dah sampai waktunya sekarang ni, ramai yang begitu. Dan kemudian kata Nabi, apabila berlaku keadaan orang beriman dengan imannya tadi itu, yakin dengan Allah, dan dia tidak ada sedikit pun nifak, orang munafik tidak ada sedikit pun iman, maka itulah kemuncak kepada duhaima, iaitu akan berlaku perpecahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita akan menjangkakan daripada hadis-hadis Nabi ini, maka sebagaimana yang kita sebut tadi, kita telah mendedah dapat membuka satu perancangan-perancangan mereka. Bila kita tengok semula, antaranya ialah
mereka akan mencetuskan perpecahan sehingga melibatkan berlakunya rusuhan di tempat-tempat yang ada yang penting di Malaysia ini, seperti di ibu kota, iaitu di Kuala Lumpur, mungkin di tempat-tempat yang seangkatan dengannya. Dan di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang digambarkan tadi, mereka akan menyebabkan berlakunya, mencetuskan rusuhan, mencetuskan pergaduhan, perpecahan di antara kaum-kaum yang ada. Kalau kita di Malaysia ni, kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. So mereka akan menyebabkan berlaku perpecahan-perpecahan tersebut. Malahan daripada apa yang telah kita lihat sekarang, telah pun berlaku perpecahan di kalangan orang Melayu dari sudut kepimpinannya. Kita lihat kalau kepimpinan yang ada telah pecah. Kalau politik itu pun dah pecah, kita nampak. Maka di sinilah kita lihat isu-isu yang asas sebelum ini pernah muncul, sepertinya ketuanan Melayu, tentang imigran Cina, isu murtad dan sebagainya akan timbul semula. Dan kita akan melihat satu peringkat nanti, dasar negara Malaysia akan menyokong kepada mereka yang minoriti, seperti yang bukan Melayu, bukan Islam, yang menyebabkan tidak puas hati, akhirnya akan berpecahlah orang Islam, macam yang kita lihat. Jadi di tahap akhir, saya nak sebut sini, apakah tahap akhir kemuncak kepada perselisihan yang disebut tadi, maka akan berlakulah ketegangan perkauman yang akan menyebabkan rusuhan. Jadi rupa-rupanya kemuncak kepada perselisihan, perpecahan, kemuncak kepada kesusahan yang dihadapi, bencana alam, kesusahan dari sudut makanan, kesusahan dari sudut perniagaan, kemuncaknya akan berlakulah ketegangan perkauman yang akan menyebabkan rusuhan, sebagaimana yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969. Jadi pada masa itu bukan lagi orang Cina akan berdepan dengan orang Melayu macam mana yang berlaku pada 13 Mei 1969, tetapi pada masa itu orang-orang Melayu, gangster Melayu akan berdepan dengan orang-orang India, puak-puak gangster India, sebagai mencetus. Sebab itulah saya nak sebut sini, tuan-tuan, kalau kita dapat maklumat lah, maklumat ni maklumat dalaman lah, top 5 kan, senarai mereka yang boleh mencetuskan ketidakharmonian dalam negara Malaysia, senarainya adalah daripada kalangan orang India. Top 5. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 6, orang Melayu. Jangan tanyalah saya siapa, kan. Saya pun tahu dengar khabar angin, betul tak betul wallahu alam, tapi rasanya betul. Jadi kita melihat orang yang boleh mencetuskan huru-hara di negara kita ni, top 5 orang India. Lepas tu orang Melayu. Orang Cina belakang-belakang sikit. Orang Cina dah tak nak gaduh dah. Dia tahu kalau gaduh dia kalah, kan. Jadi dalam percaturan yang digambarkan, ketegangan dan yang bakal digambarkan bakal berlaku itu bukanlah antara Cina lawan Melayu. Cina tak nak gaduh lah, Cina cerdik. Dia akan guna Melayu yang ada kumpulan-kumpulan gangster yang berpura-pura menjadi pahlawan, seolah-olahnya itulah pahlawan, dengan bendera-bendera hitam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, untuk mempertahankan bangsanya, untuk mempertahankan dia punya agamanya. Tetapi rupa-rupanya di belakangnya itu ada perancang-perancang yang mahu mencetuskan huru-hara. Orang India memang kita faham, kalau yang gangster tu yang ada kaitan dengan LTTE contohnya, terlepas pula kata LTTE tu, kan. Kalau orang LTTE tu kan memang kita faham dah, dia punya keganasan dia. Dan adakah di Malaysia jaringannya? Ada di Malaysia. Ini top 5 kan. Lepas tu orang Melayu, jangan tanya saya siapa dia. Jadi sebut kat sini kan, kerusuhan yang berdarah yang digambarkan boleh berlaku dan akan membawa gelombang yang mengejutkan negara. Kemudian rusuhan-rusuhan itu akan cuba diselesaikan
dikawal oleh pihak polis dan tentera yang didominasikan oleh orang Melayu, menggunakan kekerasan ataupun sebagainya, cuba mengendalikan situasi, maka tiba-tiba usaha polis dan tentera yang digambarkan sebagai pahlawan tadi nak mengamankan negara dijadikan sebagai orang yang zalim. Maknanya polis jadi zalim pula, tentera pula jadi zalim. Dia nak mengamankan keadaan, tiba-tiba dia pula yang jadi zalim. Inilah yang digambarkan kemuncak akan berlaku. Apabila politik dah tak boleh buat apa-apa, apabila ekonomi dah semakin parah, kan perselisihan di kalangan ulama pun makin besar, kepimpinan amanah kepercayaan tidak ada lagi di kalangan rakyat, maka ketika itulah dalam keadaan kesusahan dan kepayahan, sekiranya pihak musuh tidak boleh memimpin negara, maka dia akan mencetuskan rusuhan. Dia akan mencetuskan perselisihan, peperangan. Yang pertama, peperangan di antara kaum. Kaum mana? India dan Melayu. Kemudian peperangan pula, perselisihan antara pihak berkuasa dengan mereka yang bertumpah darah tadi. Dan kemudian lepas itu berlakulah pula pertembungan di antara kaum-kaum sendiri sama sendiri, iaitu orang Melayu dengan orang Melayu, orang India dengan orang Cina dan sebagainya. Dia sebut kat sini akan berlaku complete chaos, kan, huru-hara yang maksima. Maka ketika itulah negara tidak akan terkawal, dan pada masa itulah orang-orang yang nampak macam pahlawan tadi, rupanya mereka nak berjuang sebahagian besar, tetapi mereka telah ditipu oleh pemimpin-pemimpin yang berdusta tadi, sehingga akhirnya menyebabkan mereka huru-hara, tak tahu nak ikut siapa dah. Tak tahu nak ikut siapa. Ada yang telah berbai'ah dengan darah, dengan ketua masing-masing, maka tiba-tiba ketua itu mengkhianati negara dan bai'ah sendiri. Dengan kerana duit dan wang, kerana makanan secupak nasi dan beras, mereka sanggup mengkhianati bai'ah pada anak-anak buahnya. Maka mereka mencetuskan pergaduhan dan perusuhan dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan diri. Di sinilah tuan-tuan berrahmat Allah, pada masa itulah kemuncak kepada pertembungan tadi, maka negara kita dalam keadaan huru-hara. Polis dituduh zalim, kan, askar dituduh zalim, yang berperang sama sendiri, berbunuh-bunuhan, kan, keadaan ekonomi yang jatuh, keadaan politik yang tidak stabil, dan keadaan kepimpinan negara pada masa itu, raja-raja turut diserang dengan menyatakan bahawa raja-raja tidak memenuhi dan tidak berperanan. Maka raja-raja juga diserang oleh bangsanya sendiri, bukan oleh orang Cina, orang bangsa sendiri. Inilah planning yang telah kita dapat daripada perancangan blueprint Illuminati yang kita kaji. Tuan-tuan rahmat Allah, ini yang mereka rancang. Saya sebut kat sini, mereka rancang untuk menguasai negara, sama ada cara yang ikut undang-undang atau cara mencetuskan huru-hara. Dan Nabi menggambarkan dalam hadis yang saya sebut tadi, berlakunya huru-hara, berlakunya rusuhan, berlakunya pembunuhan, itu tanda-tanda kemuncak kepada kedatangan Al-Masih Dajjal. Maka ketika itulah mereka yang tidak ada apa-apa, yang hidup keadaan biasa sebagainya, dalam keadaan susah, takut, maka mereka pun mencari penyelesaian. Siapa yang boleh nak menyelamatkan, siapa yang boleh nak membantu. Maka ketika itulah keluarlah Raja Al-Masih, akan datang sebagai orang yang menjadi penyelamat kepada keadaan yang ada, sedangkan dia membawa kepada kesesatan yang nyata. Sebab itulah tuan-tuan berrahmat Allah Ta'ala, kita kena menjangkakan perkara yang paling serius, yang paling kemuncak yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut keadaan realiti yang ada pada hari ini. Kemuncak kepada keadaan yang ada di negara kita ialah rusuhan-rusuhan, pembunuhan-pembunuhan yang akan menggunakan gangster-gangster yang ada, iaitu kumpulan-kumpulan yang mana kumpulan itu telah diikat janji dengan darah sehingga mereka sanggup melakukan apa sahaja. Dan di sinilah perkara yang kita boleh jangkakan daripada pergerakan yang ada pada hari ini. Sekiranya Allah izin, maka akan mendatangkan kesusahan demi kesusahan yang maksima kepada Malaysia dan rakyat Malaysia. Maka dengan itu kita perlu melihat
dengan mata hati kita, dengan pemikiran kita yang open, kita melihat di mana solusinya, di mana penyelesaiannya, di mana hala tujunya negara kita ini. Adakah negara kita ini kita nak biarkan kepada perancangan-perancangan jahat yang digambarkan tadi, ataupun kita mahu bersama-sama membentuk satu kekuatan dan kebangkitan yang baru, yang mana kekuatan dan kebangkitan itu tidak mestilah mengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana kalau kamu berpegang padanya tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma menggabungkan hadis yang tadi itu dengan realiti kajian apa yang mereka rancang musuh tadi, dan juga realiti yang ada pada hari ini. Kita tengok maka perkara ini adalah merupakan hala tuju, sehingga negara kita tidak lagi menjadi negara raja berperlembagaan, tetapi akan menjadi negara yang digambarkan sebagai negara komunis, yang akan dikuasai oleh mereka yang memerintah bukan daripada kalangan orang ini, orang negara kita, akan diperintah oleh globalis, kan. Jadi apabila dalam keadaan huru-hara politiknya huru-hara, perkaumannya huru-hara, makanannya huru-hara, kesehatannya huru-hara, ekonominya huru-hara, semua kehidupan dalam keadaan susah, maka pada ketika itulah pihak antarabangsa akan datang menawarkan bantuan-bantuan berbentuk pakej-pakej keuangan yang boleh membantu untuk mendapatkan rezeki, hidup boleh makan, hidup boleh aman, tetapi tak memiliki apa-apa pun. You will and own nothing. Kamu tak akan milik apa-apa, but you will live happy. Kamu akan hidup dengan gembira, kata Klaus Schwab, pengurusi dan pengasas kepada World Economic Forum, yang baru bersalaman dengan yang berhormat Menteri Kesihatan kita. Menteri Kesihatan kita baru salam dengan dia. Dengan DG kita pun salam dengan dia. Baru jumpalah. Orang lain semua kat sini, dia kat sana. Tak pakai mask pun. Tak ada pakai mask apa-apa, tak pakai topeng. Jadi mari kita pun bolehlah tak pakai topeng, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Taala, maka sebab itulah pemimpin-pemimpin Islam yang ada pada hari ini, saya menyeru supaya jangan terpengaruh dengan perancangan jahat antarabangsa, kerana mereka akan menggunakan hasutan demi hasutan memecah belahkan kita dari kalangan sesama Islam, dari kalangan sesama bangsa, untuk kepentingan politik antarabangsa. Mereka akan meminta kesetiaan kita, menawarkan wang ringgit kepada kita, dan kemudian dia akan suruh kita menjadi hamba-hamba untuk melaksanakan dia punya perancangan dia. Anwar Ibrahim, saya menyeru nama dia, Anwar Ibrahim. Dia ada Datuk Seri, masih lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim, DSAI. Janganlah ikut globalis. Kita ingat bila kita ikut globalis, kita akan jadi Perdana Menteri. Rupa-rupanya bila mereka telah berkuasa, dia akan buang semua pemimpin-pemimpin Melayu yang jadi tali barut dia. Dia akan buang. Siapa yang sign, ikut dia. Pada peringkat awal, dia janjikan bulan dan bintang. Kau nak jadi Perdana Menteri, aku bagi engkau Perdana Menteri. Engkau nak duit, aku bagi engkau jutaan duit. Jutaan ringgit aku bagi. Maka apabila mereka telah mendapat kuasa, pemimpin-pemimpin Melayu, pemimpin Muslim seperti Anwar Ibrahim, orang-orang daripada parti PAS, daripada raja-raja dan sultan, akan mereka tinggalkan pertubuhan-pertubuhan Islam, pegawai-pegawai Islam yang memiliki kuasa, mufti, qadi, menteri, yang menyokong globalis. Bila mereka mendapat kuasa, mereka akan tinggalkan. Sekiranya kita masih berpegang dengan Islam dan iman. Bila kita pegang Islam, pegang iman, maka kita akan ditinggalkan. Diguna sahaja kita sebagai stepping stone, orang putih cakap, batu loncatan. Sebab itulah kita melihat mereka telah pun berlakukan demikian ketika memegang tampuk pemerintahan sebelum ini. Maka parti Islam seperti PAS, ataupun Amanah, PAN, akan dituduh sebagai pelampau,
berbahaya dan akan dipelecehkan di bawah undang-undang yang sebagaimana ISA. Bila dia memerintah, orang yang ada Islam-Islam ni akan dituduh sebagai pelampau, berbahaya dan dipelecehkan. Yang mana undang-undang seperti ISA akan diaktifkan semula, tapi kali ini dipegang oleh pemimpin-pemimpin antarabangsa. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai karisma, kewibawaan, boleh bercakap, boleh mempengaruhi rakyat seperti Anwar Ibrahim, akhirnya akan dipenjarakan sekali lagi dengan pendedahan apa-apa sahaja kes-kes yang telah dilakukan sebelum ini. Semua bukti-bukti yang sebelum ini dirahsiakan akan dibuka, dan akhirnya pemimpin Islam tersebut akan disumbat dalam penjara, sama ada duduk dalam penjara, ditangkap ataupun dibunuh, ditembak oleh sniper. Kerana pemimpin-pemimpin Islam tadi masih ada Islam. Kalau dia tak ada Islam, dia tak ada iman, dia jadi geng dia, maka dia akan ambil. Jadi yang digadai itu adalah Islam dan iman yang ada pada mereka. Dan sebab itulah tuan-tuan berhormat Allah, parti-parti bangsa Melayu seperti UMNO akan ditinggalkan, dipecah-pecahkan dengan keadaan yang ada pada masa itu. Semua koalisi orang-orang yang bukan Islam, orang yang bukan Melayu akan mula menyalahkan kerajaan yang tidak cekap dan meminta pertolongan antarabangsa, dan kemudian mereka akan menekan negara kita, dan akhirnya Melayu dan Muslim akan ditekan dan dipecah-pecahkan. Jadi kita akan ditekan oleh perniagaan antarabangsa dan akan dipecah-pecahkan. Dan inilah antara perkara-perkara yang digambarkan boleh berlaku kerana kebodohan manusia yang bernama Melayu dan Islam tadi, yang masih lagi bergantung harap kepada makhluk sebagai Tuhannya, sebagai tempat dia bergantung dan berharap. Nak dapat kuasa, dia kata kita kena bergantung dengan manusia, kita kena bergantung dengan duit, kita kena bergantung dengan orang-orang yang ada title dan sebagainya. Maka kebodohan kita itulah yang akan menyebabkan naiknya Perdana Menteri yang pertama bukan daripada orang Melayu, yang bukan daripada orang Islam, yang akan mempromosikan sekularisme, pluralisme, yang akan memisahkan iman secara langsung daripada kerajaan. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, apa yang berlaku pada hari ini, penyokong-penyokong pasukan liberal dan plural itu terdiri daripada Parti Bangsa Malaysia, yang kita tengok telah dijalan oleh orang-orang muda, akan membuat program untuk reset Malaysia 2030. Apakah maksud reset Malaysia 2030? Mereka akan membawa idea yang baru, iaitu menjadikan manusia sebagai transhuman, menukar genetik mereka, menguasai kehidupan mereka, menguasai agama mereka, sehingga akhirnya orang-orang yang ada di Malaysia ini duduk secara langsung bersama-sama dengan totalitarian Al-Masih Dajjal yang digambarkan sebagai kemuncak kepada penguasaan kerosakan jahiliah tadi. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kita tengok di Singapura, apabila kepimpinan orang-orang Melayu kita dah jadi tak ada, dah kira macam dah tak ada lah. Kalau kata di Singapura, sedangkan Singapura itu asalnya negara kita. Kita lihat hari ini orang Melayu sendiri kita dengar memuji-muji pemerintah Singapura, puji. Malah orang Melayu memuji pemerintah Israel pun ada juga. Jadi tuan-tuan berhormat Allah, inilah kebodohan-kebodohan yang telah berlaku kepada rakyat Malaysia yang tak tahu apakah perkara yang sedang berlaku. Mereka tak tahu situasi politik macam mana. Mereka nampak politik cukup dengan mengundi sahaja. Bila aku undi, cukup dah, selesai dah tanggungjawab aku. Macam mana kata lagu-lagu dalam apa namanya, dalam SPR apa ni, Suruhanjaya Pilihan Raya tu kan, undilah hari ini, gitulah lebih kurang, tak ingat sini kata dia. Dia kata apa? Undilah, jalankan tanggungjawab kamu. Tanggungjawab kamu mengundi, keluar mengundi. Dia kata keluar mengundi, sedangkan tanggungjawab kita bukan keluar mengundi. Tanggungjawab kita lebih daripada keluar mengundi. Tanggungjawab kita kena tahu dan kenal apakah perkara yang sedang berlaku di negara kita dengan sebenar-benarnya. Tengok di mana kedudukan kita, di mana kedudukan agama kita, sehingga kita rasa dah puas hati, dah okey dah.
dan sedangkan kita lihat mereka merancang untuk menghancurkan kita. Ini semua telah pun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan-keadaan yang boleh berlaku sebelum datangnya Al-Masih Dajjal. So kita hari ini kita ingat dah okey dah. Rupa-rupanya kita tak okey. Tuan-tuan dan mati Allah Taala, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Cara logiknya akan ada cakap, alah mana logik nak berlaku, tak boleh berlaku. Kita kuat, kita ada askar Melayu Diraja Malaysia, askar Melayu Diraja kan. Dia panggil apa? Askar Melayu Diraja kan. Regimen Askar Melayu Diraja. Kita ada polis, polis di bawah raja. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita tak kenal raja-raja kita. Siapa yang kenal raja-raja kita? Apa yang dimakan, dia minum, apa yang dibuat hari-hari, siapa yang kenal raja-raja kita? Adakah raja-raja kita ni pahlawan-pahlawan negara? Atau dia hanya memberi bintang dan pingat kepada pahlawan negara? Kita kenal tak raja-raja kita? Kita kenal tak Perdana Menteri kita? Kita kenal tak menteri-menteri yang kita lantik dengan kenal yang benar, bukan kenal dari jauh. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, kalau kita kata saya nak mengundi, itulah tanggungjawab saya, maka kita telah ditipu oleh British yang daripada awal lagi kata cukuplah kamu mengundi, buat parti politik, pilih ketua kamu dan undi, tak payah fikir jauh-jauh. Sedangkan apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin politik, apa yang dibuat oleh mereka yang memimpin negara ini, kita tak perlu ambil tahu. Itulah menyebabkan mereka boleh menipu, mereka boleh menyesatkan umat, kerana mereka rakyat tak tahu, buat tak tahu. Maka sudah sampai masanya, sekiranya kita mahu mengambil semula supaya kehidupan kita ini benar-benar mengikut Al-Quran dan Sunnah, benar-benar membawa pada keamanan dan keselamatan negara, bukan saja negara, bangsanya. Begitu juga dengan kehidupannya. Maka wajib setiap rakyat yang boleh berfikir mengambil tahu apa yang sedang berlaku pada hari ini. Bukan hanya sekadar isu-isu semasa sahaja, isu-isu yang mana digambarkan benda yang retorik sahaja. Nak dekat pilihan raya, jalan ditar kan. Semua baik cantik, tanam bunga cantik-cantik. Apa makcik nak reban, bagi reban ayam, bagi kandang kuda, kandang kambing kan, bagi semua. Nak dekat pilihan raya, datang bawakan pelekat, datang bagi RM50, datang bagi RM100, datang bagi rasuah. Nak pilihan raya, makcik kita ni tahu dah, kenal dah, jangan undi ni, kalau undi ni habis, undi saya, bagi duit. Rakyat pun terima lah, okey lah, nanti makcik undi RM100, itu PN bagi 200, bagi tak apa, saya bagi 300 makcik undi 300. Siapa paling banyak bagi duit, dialah yang kita undi. Siapa yang pandai cakap, pandai menipu, dia yang kita undi. Ini rakyat hari ini ditipu. Kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Bila orang yang ikhlas, orang yang berjuang bercakap tentang perkara kebaikan di Malaysia ni, mereka pula dituduh sebagai orang-orang yang tidak berfikir, tidak berotak, sampai peringkat dihantar ke hospital bahagia di Tanjung Rambutan. Bercakap tentang kebenaran, dihantar ke hospital sebagai orang mental, orang yang tidak boleh berfikir, orang gila. Kenapa? Kerana nak bercakap tentang kebenaran, kematian anak-anak ni, dia cakap-cakap tiba-tiba dia hantar. Tuan-tuan dan Allah SWT, ini yang berlaku. Sikit pun tak keluar dalam TV ke, sikit pun tak keluar dalam surat khabar, tak keluar. Malah diugut pula. Inilah yang berlaku pada hari ini. Rakyat ditipu. Sebab tu tuan-tuan dan puan Allah, mereka yang memahami, yang mengkaji tentang akhir zaman, bila kita tengok apa yang Nabi sebut, semua berlaku dah pada hari ini. Semua dah berlaku dah. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah bila kita dah tahu, tapi kita tahu nak buat apa. Sampai ada pula di kalangan orang yang mengkaji kata, dia kata apa? Dah berlaku, baru kaji disebut. Maka dia pun cakap apa? Dia kata nak buat macam mana, kita dah duduk dalam keadaan macam ini, semua dah disusun, semua dah berlaku, semua nak dibuat dah, tak lama lagi huru hara, tak lama lagi kita dikuasai makanan kita berkata tak apalah, biarlah, kita ikut ajalah. Itulah yang dikehendaki oleh Al-Masih Dajjal. Maka kita menjawab apa perkara yang diberitahu oleh
dan kawan-kawan kita yang mengetahui tentang pakatan jahat tadi, maka kita mengatakan Allah sebut dalam Quran, Allah firman dalam Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang benda yang jahat, mereka rancang pakatan jahat, mereka rancang nak menghancurkan dunia ini di bawah kepimpinan kesesatan akidah mereka. Wa makarallah, dan Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah perancang yang terbaik. Ada solusinya. Apa yang saya sebut pada malam ini bukanlah perkara yang kita kata pasti berlaku, tapi perkara yang mereka rancang mahu berlaku. Dan apa yang mereka rancang, Allah juga rancang. Allah juga rancang. Dan perancangan Allah lebih baik daripada apa yang mereka rancang. Maka jangan kita takut. Inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya awliya Allah tidak ada ketakutan pada mereka, dan tidak ada kesedihan, kegusahan, kegelisahan, kegusaran pada mereka. Sesungguhnya mereka akan diberikan kemenangan. Innallaha ma'al muhsinin. Tuan-tuan merahmati Allah, pada malam ni saya nak sambung apa yang saya sebut semalam. Saya menggambarkan kepada tuan-tuan realiti yang mereka rancang. Maka kita akan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sedemikian. Malahan kemungkinan lebih teruk daripada apa yang kita sebut. Politiknya hancur, kepimpinannya hancur, kan? Ekonominya hancur, dikontrol semua. Kesatuan ukhuwah, kan, sama-sama bangsa dipecah-pecahkan, antara kaum digaduhkan sehingga berlaku pertumpahan darah, dikuasai semua sekali. Maka Allah menggambarkan kepada kita tentang keadaan ini berlaku juga bukan hanya kerana mereka merancang, tetapi juga kerana kita yang lemah. Allah gambarkan kepada kita, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan, bergaduh, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah serangan-serangan biologi dan kimikal, masalah-masalah perpecahan, masalah-masalah kesesatan dan agama, masalah-masalah sosial, masalah pelajaran, pendidikan, semua masalah. Rosak satu-satu sistem yang ada dalam kehidupan manusia. Masalah bencana alam, zaharal fasad, kamu melihat kerosakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan manusia. Bukan sebab Allah zalim, bukan sebab Allah tak suka kat kita, tapi kerana manusia itu sendiri yang tidak benar-benar bersama dengan apa yang Allah perintahkan. Maka Allah memperlihatkan kerosakan pada kita. Sebab supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Maka pada malam ini, sesuai dengan pertajuk kita, pertubuhan Ansar dan solusi di akhir zaman, maka kita nak mengajak sesama kita untuk pertama sekali kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Quran dan telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang dengan prinsip Islam ini, maka dia berjaya. Apapun perancangan Dajjal, apapun perancangan tentera Dajjal, bila kita buat mengikut ikat diri kita dengan prinsip-prinsip Islam, Allah akan beri kejayaan pada kita. Ini janji Allah. Apa Allah perintah? Surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini prinsip nombor satu. Kita kena bina semula realiti iman, akidah dan tauhid. Kita kena betulkan semula syahadah kita, rukun-rukun syahadah, mengenal Allah. Kita kena kenal Rasulullah, kena kenal perjuangannya.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Orang yang beriman maka dia akan berhijrah. Wal ladzina hajaru. Hari ini kita dengar artis saja berhijrah. Daripada tak pakai tudung, pakai tudung. Daripada tak minum arak, kan, tinggalkan arak. Daripada tak pergi Mekah, Madinah, pergi buat umrah dan haji. Tuan-tuan, semua orang yang beriman wajib hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Maka orang yang beriman wajib hijrah. Lepas tu prinsip ketiga, wajib berjihad, berjuang pada jalan Allah. Patah balik kepada Quran, patah balik kepada sunnah, tarbiyah, dakwah. Sunnah untuk membina kekuatan ummah, patah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Siapa mereka ni yang berpegang dengan tiga prinsip ini? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah orang-orang yang berhajatkan kepada rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Mereka rancang nak hancurkan kita, Allah rancang nak selamatkan kita. Mereka rancang nak binasakan kita, ekonomi kita, nak binasakan kesihatan kita, nak membinasakan hidup kita. Allah rancang nak memberikan kebaikan, kehidupan, kebahagiaan, kecemerlangan kepada kita. Siapa dia? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang berhajat kepada rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh-sungguh Allah Maha Pengampun. Kita lemah. Sebelum ni macam-macam kita buat. Kita ignore, kita buat tak tahu apa yang berlaku pada negara. Pemimpin buat jahat, kita biarkan, kita sokong dia, kita nasihatkan dia. Teruskan. Kenapa aku buat jahat ni? Kau suruh aku teruskan. Tak apa, saya boleh cari hadis, saya boleh cari ayat yang menyokong perbuatan kamu. Teruskan. Yang penting kamu bagi saja aku gaji, bagi aku pangkat. Nasihat pemimpin supaya meneruskan maksiat. Tuan-tuan, mereka yang melakukan demikian, mereka yang tidak mendapat rahmat Allah. Mereka yang mahu mendapat rahmat Allah, al-iman wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Tiga prinsip ini wajib kita ambil. Maka Ansar, siapa yang nak bersama dengan Ansar tadi, angkatan sukarelawan rakyat, maka kita akan memproses diri kita supaya boleh beriman dengan iman yang benar. Dan kemudian insya-Allah kita berhijrah, buat baik daripada buruk kepada baik. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir, seseorang yang berhijrah itu man hajara, iaitu mereka yang berhijrah Allah daripada kebaikan kepada keburukan. Itulah lebih kurang maksudnya. Daripada kebaikan, daripada keburukan kepada kebaikan. Keburukan kepada kebaikan. Kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid pula, man jahada nafsahu fi taatillah. Orang berjihad tu pula ialah mereka yang bersungguh-sungguh. Berjihad ni sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksudnya, kan? Bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan, menegakkan Islam tadi. Mula dengan diri sendiri, lawan diri sendiri. Lawan diri sendiri. Maknanya kita baiki diri kita, jangan ikut nafsu kita. Jadi sebab itulah kita gambarkan kat sini, siapa yang melakukan tiga prinsip ini, barulah dia akan berjaya. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina wan nassaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad berjalan Allah, dan mereka ini adalah merupakan orang-orang yang akan diberikan pertolongan. Ansar, orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah tadi, dan mereka lah orang yang benar-benar beriman, kan? Al-mu'minuna haqqan, mereka lah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, dan mereka lah yang akan mendapatkan keampunan, dan mereka yang akan dapatkan rezeki dan kemuliaan. Rizqun karim, Allah akan bagi rezeki. Jadi siapakah yang paling kaya di kalangan kita? Yang paling kaya di kalangan kita bukan yang paling banyak duit. Sebab lepas ni duit dah jadi macam-macam. Siapa yang kaya di kalangan kita bukan yang ada banyak PhD, yang paling banyak ilmu.
Bukan orang yang paling banyak duit, banyak kaya, harta banyak, ilmu banyak. Siapa yang paling kaya, paling hebat? Siapa yang paling hebat? Ialah orang-orang yang ada 3 prinsip ni. Beriman, dia memperbaiki diri dia, hijrah, dan dia berjuang dengan jihad pada jalan Allah. Bila 3 ni dia menyumbang dalam ketiga ni, dialah orang paling kaya di atas muka bumi ini, di dalam perjuangan di jalan Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nampak dia lekeh je, baju tak ada apa, pakai pun selipar je, kereta pun tak ada, motor pun tak ada, tak ada apa-apa. Tapi dia paling banyak menyumbang pada jalan Allah dengan iman yang mantap, dengan diri yang ditarbiah, berhijrah, memperbaiki diri dia, maka dialah orang paling hebat. Maka mereka inilah digambarkan sebagai Ansarullah, iaitu orang yang menjadi Ansarullah, tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Saya nak baca, walaupun saya dah boleh baca, saya nak baca, nak tengok, supaya kita boleh benar-benar menghayati apa yang digambarkan. Allah gambarkan kepada kita dalam surah As-Saff. Inilah sebagai asas kepada Ansarullah. Maka berkata Nabi Allah Isa, apa dia kata? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, Allah menyeru kepada kita ni, orang yang nak mendapat rahmat Allah, kunu ansarallah. Bukanlah maknanya tubuhkan pertubuhan Ansar, bukan. Jadilah kamu penolong agama Allah. Pada masa orang lain tinggalkan, sibuk dengan kesusahan, fikir pentingkan diri masing-masing, sibuk dengan dunia, kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana yang berlaku pada sebelum kita ini, Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi kenapa Allah ambil petikan daripada Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Lut, Nabi Hud? Sebab Nabi Isa nak turun ni, tak lama lagi ni. Nabi Isa nak turun, nak hancurkan Dajjal. Maka Allah mengambil Nabi Isa sebagaimana qala Isa bin Maryam. Nabi Isa bercakap kepada dia punya sahabat-sahabatnya, lil hawariyin, pada sahabat-sahabat dia, man ansari ilallah, siapa kan dari kamu yang nak bantu agama Allah? Nampak? Jadi zaman kita ni, Isa akan jumpa kita ni, nombor 1 dia akan tanya, kalau dia bersama kita ni, kalau nak perang ni, nak bersama berjuang ni, siapa nak jadi ansarullah? Man ansari ilallah, kata Isa. Qala hawariyun, maka berkatalah sahabat-sahabat dia, penyokong-penyokong dia, orang yang bersama dengan dia, nahnu ansarullah, kamilah ansarullah. Jadi nak dapat rahmat Allah ni, dengan segala makar, perancangan jahat yang dibuat oleh Illuminati, Freemason, bala tentera Dajjal sendiri buat macam-macam nak menghancurkan negara kita, nak rampas ekonomi kita, nak rampas kesihatan kita, nak rampas kepimpinan negara kita. Raja-raja dia nak rampas, dia nak rampas pemimpin-pemimpin kita, nak rampas agama kita. Maka mereka rancang semua tadi itu, maka akan dikalahkan oleh orang yang ada kekuatan Ansarullah. Maka berkatalah Isa ibnu Maryam kepada kita hari ini, kita jawab, man ansari ilallah, siapakah yang akan menolong agama Allah? Maka katalah kawan-kawan dia, hari ini kita nak jawab, nahnu ansarullah. Maka kita hari ini nak jawab, nahnu ansarullah, kamilah ansarullah, kamilah yang mendukung agamamu ya Allah. Ini jawapan. Jadi kita hari ni nak cari, nak jadi apa? Boleh jadi belaka. Nak jadi pemimpin yang korup pun boleh. Nak jadi raja yang korup pun boleh. Nak jadi ulama yang korup pun boleh. Pilih nak jadi apa pun boleh. Tapi orang yang beruntung
yang berharap kepada rahmat Allah, dia akan mengatakan nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka dia melaksanakan 3 perkara tadi. Dia mentajdidkan iman dia beriman, menghayati iman, kemudian dia berhijrah, membaiki diri dia dalam tarbiyah, dan dia berjuang pada jalan Allah. Maka apa Allah sebut? Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel. Maka berimanlah sebahagian daripada Bani Israel. Maka bila dia kata siapa yang pilih nahnu ansarullah, kamilah ansarullah, dia mengikut tarbiyah Rasul, dakwah Rasul, perjuangan Rasul, maka dia beriman. Maka Allah kata, maka terbentuklah satu taifah min Bani Israel, satu taifah daripada Bani Israel, wa kafarat taifah, maka mereka yang tak kata nahnu ansarullah, tidak bersama dengan perjuangan Rasul, bersama iman dan hijrah, wa kafarat taifah, dibentuk satu taifah yang lain. Jadi ketika kepuncak Dajjal keluar, akan berlaku orang Islam terpecah 2. Yang pertama Ansarullah, yang kedua dia akan menjadi Ansarut Taghut. Dia akan menjadi ansar, penolong kepada bala tentera Dajjal. Maka kata Allah berfirman, ketika mereka mengata nahnu ansarullah, kamilah orang yang akan menolong agama Allah, fa'amanat ta'ifah, maka berimanlah satu kelompok daripada Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, maka kufurlah satu ta'ifah, satu kelompok daripada Bani Israel. Apa jawapan dia? Apa jadi lepas tu? Bila pecah 2, maka berlaku pertembungan. Fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim, fa ayyadnal ladzina amanu, maka Allah tolong orang beriman. Jadi sekarang ni kita nampak macam tak tolong sangat. Sekarang ni macam biasa-biasa. Bila dah berlaku 2 kelompok pecah, nahnu ansarullah, maka Allah gambarkan fa ayyadnal ladzina amanu, maka tangan Allah, maka pertolongan Allah bersama dengan orang-orang beriman, ala aduwwihim, ke atas musuh mereka, fa asbahu zahirin, maka terjadilah, bukan terjadi terjadilah sebut kat sini. Maka terjadilah, terpancarlah kan zahirin, kemenangan. Jadi tuan-tuan, di mana masa bila orang Ansarullah nak menang? Bila Ansarullah terpaksa pegang genggam, macam genggam bara, pegang genggam prinsip Islam tadi, sayalah Ansarullah, maka berlaku yang tak bersama Ansarullah, dia akan menjadi Ansarut Taghut bersama syaitan Dajjal tadi. Maka ketika itu pertolongan Allah, ma'unah Allah, karamah Allah akan zahir, menjawab kemenangan ke atas mereka. Kalau mereka guna sihir, Ansarullah ada lebih hebat karamahnya mengatasi sihir mereka. Kalau mereka menggunakan sains, Ansarullah akan diberi teknologi sains yang lebih hebat daripada apa yang ada pada pasukan Dajjal. Maka Allah kata apa? Allah kata bila berlaku 2 pecah tadi, fa asbahu zahirin, maka akan menjelmalah kejayaan kepada mereka. Jadi masa ni belum lagi, kerana ada gambar munafik, nampak macam Islam tapi rupanya musuh Islam, bercakap macam-macam. Akan sampai satu saat bila telah berpecah 2 ni, yang satu betul-betul Islam, Ansarullah, nahnu ansarullah, yang satu lagi tak mau dah, maka ketika itulah Allah akan turunkan ma'unahnya, karamahnya bagi mereka yang beriman, yang berhijrah dan berjihad tadi, yang bersabar dengan kesusahan tadi. Maka itu Allah akan bagikan kemenangan. Masa itulah Allah akan bagikan kejayaan. Isa turun, Isa tengok siapa yang nahnu ansarullah tadi, bersama dia dalam satu kelompok yang akan membunuh Dajjal. Dia akan cantas Dajjal, dia akan potong pancung Dajjal, dan kemudian semua tentera-tentera Islam akan menguasai tentera Dajjal. Maksud itulah zahirin, kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka kita lihat, sebelum kemenangan itu berlaku, maka kita kena faham, kita kena bersama dengan perjuangan Islam. Dan perjuangan Islam bukan mengikut perancangan, blueprint jahiliah, blueprint Dajjal. Kita duduk dalam sistem dia. Kita kena bersama dengan kekuatan kita, membentuk satu perkara yang boleh membina kekuatan kita. Bukan sekadar kita kata sikit boleh, sikit-sikit boleh sikit tak, sepenuh hati kita. Sebab itulah tuan-tuan berahmati Allah Ta'ala, apabila kita menyebut tentang Ansar, maka kita ada perkara-perkara yang kita akan lakukan, yang kita akan buat, yang telah pun saya sebut sebahagiannya
sebahagiannya semalam. Dan saya nak cuba sebut 5 perkara sebagai penutup kepada perbincangan kita pada malam ini. 5 perkara asas kemenangan. Kalau ada yang ini, insya-Allah kita menang. Allah bagi cepat kemenangan kita. Tapi kalau tak ada yang ini, maka kita habis. Maknanya Allah tangguh. Kita tak layak menang kalau tidak ada 5 perkara ini. Yang pertama sekali, kita mestilah mempunyai akidah dan iman yang bersih. Kita pastikan kita bebas daripada syirik, sama ada syirik uluhiyah ataupun syirik rububiyah, ataupun apa sahaja bentuk syirik. Maka sebab itulah kita kena tajdidkan syahadah kita, tajdidkan iman kita. Kita kena faham apa maksud rukun-rukun syahadah. Kena faham sungguh-sungguh. Kena kenal Allah. Kerana itulah syarat asas bantuan Allah, pertolongan Allah. Cukuplah dengan kita mensyirikkan Allah melalui kita bersandar dengan amalan kita, tidak bersandar pada Allah, kita bersandar pada amal, pun dah cukuplah syirik, tak datanglah pertolongan Allah. Kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita mesti memperbanyakkan, meningkatkan amalan soleh. Amalan soleh yang sahih dan berterusan. Al-amal al-mutawasil. Yang kedua, kita jangan buat hanya masa-masa tertentu saja. Selagi ada hayat, selagi ada umur, maka kita beramal. Kita beramal dengan apa yang kita mampu, kita berterusan. Sebab tu amalan yang terbaik setelah beriman ialah amalan yang berterusan, walaupun kecil, sikit, berterusan. Ini syarat menang. Syarat menang ni. Sebab itulah, apa tanda seseorang itu boleh beristiqamah dengan amalnya? Apabila dia telah beriman, yakin dengan Allah, sayang ke Allah, Allah tolong dia. Karamah pertama dia akan dapat ialah dia boleh istiqamah dengan amal soleh. Selagi kita tak boleh istiqamah dengan amal soleh, maknanya ada masalah iman kita. Baiki lagi iman kita, baiki lagi tauhid kita. Maka bila kita memperbaiki iman kita, tauhid kita, Allah akan memberi karamah. Yang pertama sekali, amalan kita boleh istiqamah. Mungkin amalan kita kecil aja. Apa dia? Baca bismillahirrahmanirrahim. Nak makan baca bismillah, keluar rumah baca bismillah. Kecil je bismillah pun, tapi bismillah tu amalan yang mutawasil, yang berterusan. Amalan itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mendatangkan amalan-amalan yang lebih besar lagi, sehingga akhirnya kemenangan ke atas Dajjal dan tenteranya. Jadi sebab tu amalan, kita nak kena tengok amalan kita tu sahih. Jangan buat benda yang kurafat. Kita kena ada ilmu. Jangan buat benda yang bid'ah, yang dalalah. Bid'ah dalalah ni bid'ah akidah. Bukan bid'ah baca kunut tak baca kunut. Baca tahlil tak baca tahlil. Itu bid'ah hasanah. Kalaupun bid'ah, bid'ahnya hasanah. Jangan ikut orang yang semua pakat dalalah belaka. Itu yang mengaji tanpa guru tu. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat kemenangan apabila kita meningkatkan ukhuwah dan akhlak yang benar. Kemenangan apabila kita sudah mula berukhuwah. Allah tak akan bagi kemenangan kalau kita seorang-seorang. Kemenangan yang dimaksudkan di sini ialah kemenangan Islam secara menyeluruh. Kemenangan Islam secara keseluruhan, sehingga seluruh dunia akan mendapat kemenangan. Maka orang yang nak mendapat kemenangan secara keseluruhan, wajib dia berkasih sayang, berukhuwah sesama mukmin yang ada, dan kemudian dia memelihara akhlak dia. Jadi kita kena melihara akhlak. Macam mana nak melihara ukhuwah? Yang pertama sekali, tuan-tuan, cari sahabat-sahabat akhirat, sahabat yang boleh bantu kita dengan Allah. Kemudian ikhlas, sahabat dengan dia tadi tu kerana Allah sahaja. Jangan sahabat kerana yang lain. Kalau sahabat kerana yang lain, tak kira. Allah tak kira. Sahabat kenapa? Satu kampung. Allah tak kira hantu. Allah nak bagi kemenangan bagi mereka yang ikhlas dalam persahabatan. Macam mana nak ikhlas persahabatan? Sahabat tu teruk, ada banyak masalah, kena baik sangka dengan dia. Kena husnuzan dengan sahabat. Husnuzan dengan sahabat. Kalau nampak sahabat tu ada masalah, kita tolong dia. Apa husnuzan? Maknanya aku pun ada masalah yang sama. Kita tolong dia. Dah kita sahabat dia. Jadi kita bina ukhuwah, dan kemudian kita bina akhlak. Macam mana nak bina akhlak, tuan-tuan? Siapa yang nak bina akhlak? Kuatkan diri, hidupkan solat malam, hidupkan tahajud,
hidupkan qiyamul lail. Siapa yang boleh istiqamah dalam qiyamul lail, alhamdulillah, Allah bagi kekuatan tadi. Sebenarnya Allah nak baiki akhlak dia. Maka orang yang istiqamah dalam qiyamul lail, maka dia akan bercakap dengan cakap yang baik, cakap yang kuat, qawiyun amin, cakap yang amanah, cakap yang kuat. Dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadi qiyamul lail satu kekuatan. Maka siapa yang boleh berqiyamul lail, alhamdulillah, dia dah mula masuk dalam golongan orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah dengan intensif. Cari jalan untuk bangun malam. Tak dapat lama, sekejap pun tak apa. Subuh masuk pukul 5, kita bangun pukul 4.30, ada setengah jam, lebih kurang setengah jam. Tak larat nak semayang, tak apa, duduk doa je ke Allah. Tak larat nak doa, tutup mata, tak larat nak doa, sebut je Allah, Allah, Allah. Kurang-kurang bangun, minta ke Allah. Kalau larat semayang, sunat tasbih, sunat tahajud, sunat taubat dan sebagainya. Buat qiyamul lail akan membentuk akhlak. Siapa yang banyak qiyamul lail, minta ke Allah, dekat Allah, Allah akan memperbaiki akhlaknya. Kalau kita rasa kita ada penyakit apa? Baran, mudah marah. Penyakit apa? Tak stabil emosi. Penyakit apa? Ada masalah gangguan pemikiran kita. Penyakit apa? Suka banyak bercakap, cakap tak berhenti-berhenti. Penyakit apa? Suka mengumpat, suka fitnah. Penyakit apa? Penyakit apa sahaja dalam akhlak. Bangun malam, minta pada Allah, Allah akan bagi. Kita istiqamah pelan-pelan. Jadi orang yang boleh bangun malam, orang yang boleh menjaga ukhuwah, insya-Allah salah satu asbab kepada pertolongan daripada Allah. Nabi SAW dengan sahabat dulu, peringkat awal diwajibkan bangun malam. Peringkat awal wajib bangun malam. Sekarang ni tak wajib lah, sunat. Tapi dalam konteks perjuangan kita cuba bangun malam. Yang keempat ialah kita beramal secara jama'i, beramal sama-sama. Maknanya kita kena ada penyusunan, jangan seorang-seorang. Kita ingat idea kita dah best dah, tapi rupa-rupanya idea kita yang seorang-seorang tu tak bawa ke mana-mana pun. Kita kena berjamaah, bincang sama-sama, buat sama-sama. Di situ ada rahmat Allah, di situ ada barakah. Maka amal jamaah yang tersusun salah satu syarat kemenangan. Yang terakhir, yang kelima yang sebut sini ialah sentiasa muhasabah dan memperbaiki amalan kita. Yang kelima, bukan sekadar kita puas hati dengan amal kita, kita kena buat muhasabah. Untuk apa? Untuk baiki lagi amalan kita. Muhasabah ni sifat ahli syurga. Ahli syurga ni muhasabah. Bila kita memperbaiki amal, maka pada ketika itulah innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama-sama dengan mereka yang sentiasa membuat kebaikan, memperbaiki amalan-amalan dia. Jadi 5 perkara ni dasar kepada program Ansar. 5 perkara ni adalah dasar kepada program Ansar. Jadi kalau kita nak bersama Ansar, 5 perkara ni asas dia. Kerana itulah yang akan membawa pada kemenangan Allah. Allah akan bagi kemenangan kepada kita, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak perkara yang kita sama-sama cuba kongsikan pada malam ni. Malam ni agak tinggi sikit suara sebab kita buat kat luar. Buat kat luar ni kan, jadi banyak dia punya ruang-ruang tu kan. Jadi kita cakap tinggi sikit lah, minta maaf lah tinggi suara. Pokok ada yang terasa hati kan, menjerit-jerit ni, tekak ni pun dah rasa perit sikit kan. Tapi terpaksa sebab nak lawan apa tu, buayannya, bunyi buai lah, punya anak lah kan, kena tinggi sikit. Jadi minta maaf lah kalau cakap tinggi ni, kok ada terasa hati kan. Kalau orang Johor dia memang cakap perlahan-perlahan sikit kan. Kalau orang Pening ya tinggi suara dia, biasa suara tinggi tu kan. Orang Negeri Sembilan tak tahu pula macam mana kan. Mungkin orang Negeri Sembilan pun tak tinggi sangat suara dia kan. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan. Saya cuma yang peringkat awal tadi saya gambarkan daripada hadis Nabi tadi, kan, kemuncak fitnah. Kemuncak fitnah tu kita tak ada pertolongan dah. Tengok pemimpin masalah. Tengok ekonomi masalah. Tengok apa masalah, yang ada hanya Allah saja. Yang ada hanya Allah dan orang beriman yang bersama dengan Allah. Maka ketika itulah kita kena kan bersama-sama. Itulah penyelesaian dia. InsyaAllah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Ada siapa-siapa nak tambah, nak tanya? Sementara ada ni. Saya minum sekejap. Ada apa-apa nak tanya soalan? Bismillah.
Kalau duduk depan macam ni tak tidur kan. Kalau duduk seorang-seorang tidur kan. Nak tidur ada kuih banyak depan ni. Ada apa-apa soalan tak? Ada pertanyaan? Ya, tamam. InsyaAllah. Ada beberapa ulama lah yang mengatakan air zam-zam ni tak perlu makanan, tak perlu nak mesti apa-apa. Dia makan air zam-zam ni akan datang dia makanan dah sedikit. Jadi tak perlu nak kita makanan ni, tak perlu nak mesti. So pandangan tak apa. Baik, alhamdulillah soalan daripada sahabat kita. Kan, ada pandangan ulama menggambarkan bahawa akhir zaman ni tak perlu nak buat prepping makanan, tak perlu buat prepping makanan. Cukup dengan zikir, sebab Nabi kata makanan kepada orang yang beriman di akhir zaman ialah zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kan, wala haula wala quwata illa billah. Betul, itu salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan makanan-makanan adalah akhir zaman ketika Dajjal keluar adalah apa dia? Kan, zikrullah. Masa tu tak ada makanan dah. Itu kemuncaknya. Bila kemuncaknya? Kita tahu tak bila Dajjal keluar? Tak tahu. Mungkin Dajjal keluar 3 tahun daripada sekarang. Mungkin Dajjal keluar 4 tahun daripada sekarang. Mungkin Dajjal keluar besok. Kan? Jadi apabila Dajjal nak keluar tu akan berlaku kemuncaknya. Zikir saja menjadi makanan orang beriman. Sebab makanan dah dipegang. Dipegang 100% makanan. Air dipegang. Jadi Nabi kata makanan orang beriman ialah zikrullah. Betul lah tu. Pada masa Dajjal nak keluar. Tapi kalau Dajjal keluar 10 tahun dari sekarang macam mana? Dajjal keluar 10 tahun dari sekarang. Kan? Dan kita menghadapi masalah food insecurity. Maka kita kena jagalah juga makanan tu kan. Baik, jadi maknanya kan, pada pandangan saya kan, kita kena melaksanakan semua tuntutan-tuntutan yang Allah perintah, macam mana sekiranya kan, keadaan itu biasa dan juga keadaan itu peperangan dan keadaan itu Dajjal datang. Semua peringkat kita kena siapkan. Kan? Semua peringkat kita kena siapkan. Maknanya makanan kena jaga juga sebagai amal yang diperintah oleh Allah. Kata Nabi apa? Kalau esok hari kiamat tangan kamu ada benih, biji benih. Benih apa? Tak kira lah benih apa, kurma apa. Nabi kata apa? Tanam. Jadi bukan tanam dan tumbuh yang menjadi kan dasarnya. Yang dasarnya usaha dan amal. Jadi setiap yang kita usaha untuk mempersiapkan diri kita berhadapan dengan kebangkitan dan berhadapan dengan amalan-amalan untuk kita berjumpa dengan kesusahan tadi, semua tu dikira pahala. Semua tu dikira pahala. Hatta kalau kita tahu besok kita mati, kan, tahu besok mati, dan kita masih lagi ada tanggungjawab terhadap ibu bapa kita, keluarga kita yang kita belum selesaikan. Selesaikan tanggungjawab tu bersama-sama dengan taubat. Taubat jugalah sebab nak mati dah. Jadi dalam hal ini, pada pandangan saya dan juga pandangan beberapa orang ulama, maka wajib kita menghidupkan 3 sunnah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tadi itu prinsip, 3 prinsip, yang 3 sunnah. Bila kita faham 3 sunnah ni, baru kita nampak di mana kedudukan kita. Yang pertama, sunnah untuk kita melakukan dakwah. Kalau berlaku bencana alam, kemudian kita lapar, orang lain ada makanan, bencana alam, kita minta kepada orang tu bantuan. Tangan kita kat bawah, bukan ke atas. Boleh tak buat dakwah? Tak boleh. Dakwah, pendakwah mesti tangan di ke atas. Maka wajib kita berusaha, segala potensi kita garapkan, kita sinergikan, supaya kita mampu menjadi tangan yang di atas ketika bencana berlaku. Mudah-mudahan itu menjadi dakwah kepada mereka yang sedang dilanda bencana. Jadi ini dakwah. Jadi prepping makanan bukan untuk kita nak kenyang. Prepping makanan bukan untuk kita supaya kita boleh hidup mewah. Prepping makanan, persiapkan segala keperluan-keperluan untuk berhadapan bencana supaya kita boleh membantu orang lain. Mudah-mudahan bila kita bantu orang lain dengan kekuatan yang Allah bagi pada kita tadi, sebab kita bersedia, mudah-mudahan pada masa itu hatinya lembut, dia kembali kepada Allah.
Kita tak jadi orang meminta, kita jadi orang yang memberi. Lainlah, Dajjal keluar dah, Isa turun dah. Masa tu angkat pedang, lain lah masa tu. Tapi boleh kita kata Isa turun besok? Boleh. Dajjal turun besok? Boleh? Tak ada, tak boleh. Kita tak boleh beranggapan kita akan mati dan kita tak payah buat apa-apa. Kita wajib berusaha. Dakwah sunnah yang pertama, Nabi kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Macam mana kita nak jadi contoh Nabi, menjadi rahmat, dakwah kepada manusia, maka kita kena jadi tangan yang di atas. Maka sebab itulah mempersiapkan persiapan-persiapan, bukan dalam rangka kita supaya kita hidup mewah, hidup senang, boleh makan, boleh minum, supaya kita boleh melaksanakan ad-da'wah ilallah. Ini nombor satu. Sebab tu amalan-amalan prepping kena buat, bukan untuk selamatkan diri. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang melakukan satu nak selamatkan diri, binasa dia. Binasa dia. Kenapa dia binasa? Dia hanya pentingkan diri dia, dipentingkan perut dia, dipentingkan mulut dia, maka Allah binasakan dia. Tapi siapa yang buat sesuatu dalam rangka untuk bantu-membantu, tolong-menolong, dakwah ilallah, membantu supaya boleh mengajak manusia kepada Allah, mudah-mudahan bila kita tolong dia, hati dia lembut, kita bacalah bismillah, Allah yang bagi rezeki, dia kata sungguh Allah bagi rezeki, maka dia pun beriman kepada Allah, maka itulah merupakan amal yang baik, sunnah yang paling besar daripada Rasulullah SAW. Sunnah yang kedua ialah tarbiyah. Sunnah yang kedua adalah tarbiyah. Tarbiyah ni apa? Tarbiyah ni bukan saja kita ajak orang tu masuk Islam, dekat Allah, kenal Allah, berdakwah. Kita juga bentuk dia supaya dia menjadi orang yang beribadah, orang yang berakhlak, orang yang berhati mulia, berhati bersih, sehingga akhirnya dia dekat dengan Allah. Jadi tarbiyah juga sunnah. Sunnah yang besar, dan inilah menjadi asas pertolongan Allah juga. Jadi kita kena ada persiapan. Macam mana nak mentarbiyah orang? Kita minyak pun tak ada, nak beli kereta, nak duduk pergi sana, Dajjal tak keluar lagi. Kan? Macam mana kita nak tarbiyah orang? Nak bayar sewa apa nama ni? Homestay pun tak mampu. Kan, nak kumpul anak-anak. Mari kita kumpul anak-anak semua, anak-anak gelandangan. Kan, kumpul semua, mari kita bagi makan sebagainya. Anak-anak tu dah Islam dah. Mai sekarang ni, hari ni kita nak belajar Quran. Anak-anak pun datang, kita bagi dia makan minum, datanglah dia. Macam mana nak bagi kalau kita tidak ada kekuatan? Macam mana tarbiyah? Ini adalah asbab-asbab yang Allah perintah. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jihad ni kan satu yang perlu kepada kekuatan. Apa kekuatannya? Kita kata kita kena ada teknologi, kita kena pedang lah, panah lah apa. Kan, kena ada panah, kena ada kuda lah, kena apa. Kuda tu apa? Panah tu apa? Semua persiapan untuk berjuang. Contoh jadi senjata yang bukan senjata sebenarnya bukan panah, bukan pedang, kan, bukan itu sahaja, ada lagi senjata lain. Ketika mana diperlukan. Kan, jadi maknanya prepping ini adalah satu yang dalam rangka nak melaksanakan sunnah. Barulah prepping tu jadi suatu yang ada kehidupan. Sebab tu kena ada ilmu, sebab tu kena ada jamaah, kena ada organisasi yang sama-sama kita menyusun. Kalau kita seorang-seorang tak dapat tu sunnah tu. Jadi pandangan ustaz-ustaz yang berkenaan betul, sebab Nabi sebut macam itu. Tetapi kita juga tengok sebut pada hadis-hadis yang lain yang Allah SWT perintahkan kita supaya kita mempersiapkan kekuatan. Allah kata apa? Persiapkanlah kekuatan dengan semampu kamu. Takkanlah ayat tu tidak boleh guna ketika Dajjal nak keluar. Allah perintahkan kita, persiapkanlah dengan segala kekuatan yang kamu mampu. Jadi masa Dajjal nak keluar tak ada siap. Kita kena persiapan semua aspek. Aspek spiritual, aspek iman, dan aspek mental, kepahaman, ilmu, aspek fizikal, semua kena bersedia. Sebagai asbab, kita ni hamba Allah, kita ni lemah, dan Allah perintah kita bersedia. Itulah sikit sebanyak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pandangan itu dilengkapkan dengan apa yang saya sebut tadi lah. Jadi mungkin ustaz tu masukkan ketika Dajjal keluar dah macam itu. Jadi ketika Dajjal keluar tu dah makanan pun dah tak ada sebagainya, kita hanya boleh berzikir pada masa tu. Sebab tu persiapan kita bukan persiapan prepping nombor satu. Prepping bukan nombor satu. Kalau disebut tadi tak ada satu pun sebut prepping kan.
Kan? Semuanya iman, amal, itu semua persiapan. Tapi di situ, di belakang tu ada persiapan yang lain. Wallahu a'lam. Ada soalan lain lagi? Ada apa-apa tambahan lagi? Tanyalah, sebentar kita ada kat sini kan. Nak jumpa bukan senang kan. Orang sini kan. Ataupun ada pandangan ke, boleh juga ada pandangan. Ada soalan lain? Ada soalan-soalan lain ada? Tak ada. Jadi mudah-mudahan lah kan, Allah beri kita kekuatan. Saya minta maaf lah, panjang sikit. Sebab saya tengok makanan banyak, semangat tu kan. Ada orang ni, bagus semangat juga. Saya tengok makanan semangat ni. Jadi mudah-mudahan Allah bagikan kita redha dia dengan kelemahan kita banyak ni. Kelemahan kita banyak, Allah bagi kita redha. Walaupun kita lemah, mudah-mudahan Allah bagi kita sabar, redha. Mudah-mudahan kita boleh istiqamah insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa anjal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma khtim 'alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tarikud da'wah wa tarikud tarbiyah wa tarikud jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.